يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Makcik Syarifah Khadijah, Haji Nasir dan lain-lain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini tak sudah saya ibu ya? Boleh dengar ya? Waalaikumsalam Ibu Zamilah. Maaf tadi line tak okey, dah okey balik dah insya-Allah. Kita sambung ayat yang ke-14 daripada surah Yasin insya-Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. Ibu ayah maaf ya, line bertukar-tukar lah. Okey, tak apa. Ayat 14 ibu ayah, ayat 14. Sekarang suara saya jelas tak? Jelas tak ibu ayah suara saya? Gambar jelas tak? Line Maxis tengah hari ni dekat Shah Alam ni tak kuat kot. Jelas ya? Okey, insya-Allah. Okey, firman Allah Ta'ala ayat 14 surah Yasin. Idh arsalna ilaihim musnaini hingga habis ya. Idh arsalna. Apa yang Allah Ta'ala nak bagi tahu ni Bu ya? Kita tengok balik ayat 13. Kita tengok balik ayat 13. Allah Ta'ala bagi tahu wadrib lahum masalan. Buatlah olehmu wahai Muhammad kepada mereka, kepada orang-orang kafir, apa dia? Masalan, satu perumpamaan. Mengenai apa? Ashabal qaryah, penduduk sebuah kampung, sebuah kota, yang nama kota tu kota Antioquia. Idh ja'ahal mursalun, ketika mana datang kepada mereka para rasul. Apakah peristiwanya ibu ayah? Is, ketika mana? Terjemah is ibu ayah, ketika mana? Arsalna, kalimah arsalna ibu ayah. Okey. Arsalna adalah fi'il madhi ya. Arsalna itu adalah fi'il madhi daripada fi'il arsala. Dan mudhari'nya yursilu. Arsala yursilu, masdarnya irsalan. Irsalan. Okey. Isim fa'ilnya mursilun. Mursilun pada bawah. Jadi arsala yursilu irsalan mursilun isim fa'ilnya. Arsalna adalah fi'il madhi kotak yang ke-14 dengan makna kami. Kalau arsala telah mengutus, arsalna kami telah mengutus. Siapa kami? Allah Subhanahu wa taala. Is ketika mana arsalna kami telah mengutus ilaihim. Asalnya ilaihim. Kerana mim mati, masuk pula pada kalimah seterusnya, kalimah isnaini sa pun mati, maka diberikan baris mim tu baris depan. Ilaihimusnaini. Jadi boyah ilaihimu tu asalnya ilaihim, kepada mereka. Arsalna ilaihim, kami telah mengutuskan kepada mereka. Siapa mereka tadi?
mereka ini adalah orang-orang ataupun penduduk kampung tadi. Penduduk kampung, ya. Penduduk kampung yang bernama Antakya. Kota ataupun kampung ataupun kota yang bernama Antakya. Apa yang kami utuskan? Isnaini. Jadi ibu ya, satu wahid. Dua asalnya bukan isnaini, asalnya isnani. Isnani. Ibu ya, cuba tengok kalimah isnaini tu ada tak hamzah pada alif tu? Semua Quran ada tak hamzah pada alif? Ilaihim ada hamzah, tapi pada isnaini ada tak hamzah pada alif? Tak ada. Oh, Busa Indah. Besar bangkahnya. Tak ada kan? Tak ada. Jadi buaya kalimah isnaini ni ataupun isnani, di sini kita baca isnaini adalah antara isim yang tak boleh ada hamzah. Antara isim yang tak boleh ada huruf hamzah. Jadi isnaini memang alif tu memang kita tidak letak hamzah. Terus alif pada bawah saja. Boleh buaya ya, insya-Allah. Jadi asalnya isnani. Asalnya isnani. Tetapi ada ketika kita baca isnaini. Dua orang Islam, muslimani. Kadang-kadang kita baca muslimaini. Dua orang ibu bapa, walidani. Kadang-kadang kita baca walidaini. Dua orang ibu bapa kita, dua orang ibu bapa saya, walidaya. Walidaya. Tengok alif tu. Walidaya. Dua orang ibu bapa saya. Dua orang ibu bapa saya, walidaya. Tapi kalau dua orang ibu bapa saya, kadang-kadang juga dibaca walidayya. Walidayya. Dua orang mak bapak saya, walidaya. Kadang-kadang dibaca walidayya. Macam doa kita tu kan. Rabbi gfirli walidayya. Okey, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey ya. Jadi di sini ibu ayah, isnaini dibaca dengan ya. Kita tak baca dengan alif. Isnani, kita baca isnaini. Kenapa tu? Di sini ibu ayah dia jadi maf'ul bihi. Dia jadi maf'ul bihi. Pasal tu kita kena baca isnaini. Apa dia maf'ul bihi tu Ustaz? Kalau antara ibu-ibu ayah ada yang tak pernah dengar apa itu maf'ul bihi, tak apa. Dengar aja. Maknanya ibu-ibu ayah belum ikuti pengajian dan tak pernah dengar apa itu maf'ul bihi. Tak apa, tak ada masalah. Dengar saja walaupun tak faham lagi. Tapi yang penting dah dengar, oh dalam bahasa Arab ni ada yang kita panggil maf'ul bihi. Apa itu maf'ul bihi? Saya tak terang sekarang lah, bukan masanya. Cuma ibu ayah yang baru belajar, set dalam kepala, ada namanya maf'ul bihi. Sampai masanya nanti akan faham insya-Allah. Istiqamah je. Jadi ibu ayah, kami telah mengutuskan kepada mereka, kepada penduduk Antakya, isnaini, dua orang. Dua ni maknanya dua orang Rasul. Maka ibu ayah, kalau kita gunakan kata ganti nama untuk dua orang, kita gunakan dia ke, mereka berdua ke, mereka ramai, mereka saja. Dia ke, mereka berdua ke, mereka untuk ramai. Apa jawapannya ibu? Kita kata ganti nama untuk dua orang, pihak yang ketiga, kita bercakap mengenai mereka. Betul Ibu Salamah, mereka berdua. Ibu ayah, apa dia mereka berdua dalam bahasa Arab? Mereka berdua? Huma, betul Haji Nasir, huma. Huma Assalamualaikum ibu ayah, minta maaf ya. Saya tak tahu kenapa petang ni line agak slow ya. Saya tak tahu kenapa. Allahu Akbar. Saya tak tahu kenapa line agak slow. Saya pun sakit dada ni. Okey, tak apa ibu ayah ya. Sakit dada kot. Asyik tak ada line je. Sekarang okey ya. Okey. Hujan lebat. Ya ke? Sini tak ada hujan lebat. Sini okey kat Shah Alam ni.
Mungkin pasal tempat lain yang lebat dia jadi kesan pada line Maxis kot. Mungkin Maxis punya center kot yang dia lebat. Harap okey lah ibu ya. Okey, saya ulang balik. Ibu yang penduduk Antakya, tak apa ibu, saya okey. Guna sudah, okey je. Cuma sakit dari tiba-tiba tadi. Okey je insyaAllah. Doa ya. Ibu ya. Kazaba seorang. Kalau mereka mendustakan kazabu, penduduk Antakya takkan seorang. Takkan dua orang, mesti ramai. Bila ramai jamak lah. Jadi bu, yang mendustakan seorang ke dua orang ke ramai? Yang mendustakan dua orang Rasul tadi. Seorang ke dua orang ke ramai? Macam ni boleh. Yang mendustakan pada Rasul, dua orang Rasul yang diutuskan oleh Allah, bilangannya berapa ramai? Seorang ke dua orang ke ramai yang mendustakan? Ramai boya. Maka ramai, mufrad ke musanna ke jamak? Ya ibu, mufrad ke musanna ke jamak kita nak guna? Kita guna jamak ibu ya, jamak. Maka kazaba untuk seorang. Kazaba tambah alif di belakang untuk dua orang. Kazaba. Kalau mereka mendustakan, kazabu. Jadi fa maka kazabu. Mereka yakni penduduk Antakya telah mendustakan. Mendustakan siapa? Mereka mendustakan dua orang Rasul tadi. Huma, mereka berdua. Mereka ramai penduduk Antakya telah mendustakan mereka berdua, yakni dua orang Rasul yang diutuskan oleh Allah. Maka ibu ayah, penting tak kita kena tahu ke mana kembalinya kata ganti nama tadi? Kata ganti nama kembali pada siapa? Penting tak ibu ayah tahu? Penting. Maka kazabu mereka ramai. Siapa mereka ramai tu? Oh, penduduk Antakya. Huma mereka berdua. Siapa mereka berdua? Oh, dua orang Rasul yang Allah Ta'ala utuskan. Maknanya penduduk Antakya ni mereka tak beriman pada Allah. Maka Allah utuskan dulu dua orang Rasul. Maka mereka mendustakan dua orang Rasul yang diutuskan. Nampak tak ibu ayah? Fa'azzazna daripada fi'il azza. Azza ibu ayah. Azza mudharatnya ya'izzu. Yang bagi bawah tak silap saya ya. Ya'izzu. Okey ibu ayah. Azza ya'izzu ni asal maknanya mulia, izzah. Menjaga izzah Islam. Izzah ni kemuliaan. Ibu ayah biasa orang yang berkuasa dia mulia tak? Orang yang berkuasa dia mulia ke dia tak mulia? Orang yang berkuasa ni. Macam ni ibu ayah, biasa orang berkuasa dia mulia kan? Kemudian orang yang berkuasa dia kuat ke dia lemah? Biasanya orang yang ada kuasa ni dia kuat ke dia lemah? Sebab je lah. Dia kuat ke dia lemah? Kuat. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, gelaran kepada penguasa Mesir dalam surah Yusuf kepada surah Yusuf sekejap ya. Ibu ayah sekejap ya. Sekejap. Saya check boleh. Okey. Dalam surah Yusuf, Allah Ta'ala ada sebut perkataan Al-Aziz, merujuk kepada penguasa Mesir. Jadi, Al-Aziz adalah gelaran kepada penguasa Mesir. Bila dia berkuasa, dia ada kekuatan. Macam tu. Okey, ibu ayah ya. Balik kat sini. Di sini ibu ayah, fa'azzazna. Azza ni maksudnya mulia. Tapi kalau azzaza daripada azzaza. Bab taf'il. Azzaza. Azzaza fi'il mudharatnya yu'azzizu. Ain sabdu ya. Okey ibu ya. Azzaza yu'azzizu. Jadi ini bab apa ibu ya? Apa nama bab ni? Fa'ala yufa'ilu. Azzaza yu'azzizu. Ibu ya, bab apa ni? Apa nama babnya? Ni sulasi mazid fi harfun wahid. Sulasi yang ditambah padanya satu huruf. Apa nama bab ni ibu? Kita dah belajar.
Azzaza yu'azzizu. Fa'ala yufa'ilu. Apakah nama babnya? Cuba ibu cek balik. Gaji. Taf'il betul Ibu Zanita, Ibu Maryam, Ibu Sa'ilah betul. Bab taf'il betul. Masya Allah, tabarakallah. Jadi buaya fa'azzazna buaya dengan syat tasrif azzaza kotak pertama azzaza, kotak kedua azzaza, kotak ketiga azzazu, kotak keempat azzazat, kotak kelima azzazata, azzazata, kotak keenam azzazna, terus azzazta, azzaztuma, azzaztum, azzazti, azzaztuma, azzaztunna, azzaztu, azzazna. Jadi maksudnya azzazna fi'il madhi bila ada nun alif di belakang, maknanya dia tak berhajat kepada ramai rasul ke, 2 orang ke, 3 orang ke, lebih daripada itu untuk bagi hidayah bagi manusia. Tapi Allah Ta'ala nak muliakan manusia ni. Allah hantar 2 orang, Allah hantar kali yang ketiga. Dan Allah Ta'ala nak menunjukkan Allah Ta'ala hebat. Suka hati aku lah, aku nak buat apa pun. Aku nak hantar 2 orang ke, nak hantar ramai ke, itu suka hati aku. Aku nak turunkan malaikat banyak mana ke. Kayak contohnya kalau Allah Ta'ala turunkan malaikat, bukan Allah Ta'ala berhajat pada malaikat, tapi nak tunjuk betapa Allah berkuasa atas segala sesuatu. Boleh Ibu? Fa'azzazna, kami kuatkan. Ini tidak bermakna kalau Allah Ta'ala tak hantar Rasul ketiga, Allah Ta'ala tak kuat. Allah Ta'ala sentiasa maha kuat. Boleh Ibu ya? Fa'azzazna, kami telah kuatkan bi dengan salis. Ibu ya, saya dah terangkan sebelum ni, ketika mana kita belajar perbahasan kalimah sorof melalui surah Yasin, itu perbahasan sorof. Ini kita masuk tafsir dia. Kita sampai balik kepada perkataan salis. Ramai antara ibu-ibu yang tidak ikuti pasal baru join pengajian dengan saya. Tak apa. Ibu ayah dalam bahasa Arab, apa dia? Satu dalam bahasa Arab, satu. Kalau macam ni tengok. Apa dia satu dalam bahasa Arab? Wahid, betul Ibu. Satu wahid. Kalau yang pertama? Satu wahid. Kalau pertama, first. Bahasa Inggeris satu, one. Kalau pertama, first. Dalam bahasa Arab, kalau satu wahid. Kalau pertama, awal. Betul Ibu Salamah. Awal. Kak Azizah Ahad pun satu juga. Awal. Waw tu sabdu kan? Awal. Huwal awal wal akhiru. Awal. Waw tu sabdu. Okey. Ibu ayah, apa dia 2 dalam bahasa Arab? 2. Tadi kita jumpa tadi, perkataan 2. Apa dia 2 dalam bahasa Arab? Isnaini boleh, isnani boleh. Dua-dua boleh. Isnani boleh, isnaini pun boleh. Tapi kalau yang kedua? Yang kedua? Sanin. Yang kedua macam ni, Bu ayah, yang saya tulis. Yang kedua, sanin begini. Tak nampak baris dia. Okey. Sanin, nun baris bawah. Tanwin, sanin. Tapi kalau ada alif lam, as-sani. Kalau ada alif lam, as-sani. Dia line tak kuat, saya pakai handphone kecil. Handphone kecil ni, biasa saya pakai tab yang ada seorang ibu hadiahkan. Tapi tadi line tak kuat, tab asyik terputus saja. Handphone pun putus. Sekarang saya guna handphone. Jadi tulisan kecil, maaf Ibu ya. Harap Ibu nampak jelas lah. Saya kecil lah, ibu-ibu mungkin nampak jelas kan. As-sani. Kalau ada alif lam datang ya. As-sani. Begitu. Tapi yang penting maknanya yang kedua. Kalau ibu-ibu jumpa biasa nama Abdullah Sani tu kan. Itu sebenarnya Raja Abdullah yang kedua. Nama Raja. Al-Malik Abdullah As-Sani. Tapi dapat orang kita jadi Abdullah Sani. Tak apa, tak ada masalah.
Okey je. Boya, apa dia tiga dalam bahasa Arab? Tiga. Apa dia tiga dalam bahasa Arab? Salasah. Ma'jun kuat salasah. Kan? Apa Ibrahim Din. Jiran saya masa dekat. Pas saya dulu, jiran saya kat Sentul. Ibrahim Din. Arwah tu. Do, re, mi. Yang mi tu. Ma'jun kuat salasah. Dia minta pakai dia punya peniup tu. Salasah tiga. Ibu, macam mana yang ketiga? Dalam bahasa Arab, yang ketiga, salis. Macam tu. Rupanya salis ini yang ketiga. Bukan tiga. Bukan tiga. Tiga salasah. Yang ketiga salis. Macam dalam Quran. Macam dalam yang kita baca ni. Okey. Fa maka azazna, kami telah menguatkan bi dengan salis yang ketiga. Maksudnya Rasul yang ketiga. Asalnya Allah Ta'ala utus dua orang Rasul. Kemudian Allah Ta'ala utus yang ketiga. Kenapa? Kerana dua orang Rasul tadi, mereka tetap mendustakan. Allah hantar dua orang Rasul, mereka tetap mendustakan dua orang Rasul tadi. Maka kami, yakni Allah, kami menguatkan. Kami menguatkan jemaah Rasul tadi bisalis dengan Rasul yang ketiga. Maka qalu, mereka berkata, ibu-ibu, kalau kita dengar sekali imbas, kalau kita tak fokus betul, bila timbul pertanyaan, siapa mereka tu? Mungkin kita jawab mereka itu penduduk Antioquia. Dan mungkin kita jawab mereka itu adalah para Rasul. Maka kena tengok. Kita kena tengok konteks ayat. Faqalu inna ilaikum mursalun. Faqalu, maka mereka berkata, siapa mereka ni? Tengok ayat selepasnya. Inna, sesungguhnya kami. Sebelum itu ibu ayah tengok pada perkataan qalu dulu. Dalam bahasa Arab ni tengok betul-betul ibu ayah ya. Kita ulang kaji ya, ulang kaji. Pertama kita ada qala yaqulu. Yang kedua kita ada qala juga, tapi qala yaqilu. Saya akan tunjukkan perbezaan di antara keduanya. Ada fi'il madhi qala. Tapi fi'il mudhari'nya dengan waw, yaqulu. Ada juga fi'il madhi qala. Tapi fi'il mudhari'nya dengan ya, yaqilu. Kalau qala yaqulu, masdarnya qawlan. Qawlan, qawl. Qawlan. Apa maksudnya? Qala yaqulu qawlan, maknanya bercakap, berkata. Ada juga qala tapi mudhari'nya yaqilu. Masdarnya qailulatan. Qailulah. Apa maksud qala yaqilu qailulah? Maksudnya tidur seketika pada waktu siang. Khas tidur pada waktu siang dinamakan qailulah, tidur tu. Daripada fi'il madhinya qala, mudhari'nya yaqilu. Maka ibu ayah, ada satu kita kata bukan permainan lah, kita kata pengujian pemahaman bahasa Arab. Contoh kalau kita kata man qala Allah faqad kafara. Macam tu. Man qala, barang siapa yang, apa beza qala dengan qala Allah? Barang siapa yang qala, berkata qala Allah. Biasa tak kita dengar qala Allah, qala Rasul, biasa dengar kan? Tapi ini permainan bahasa ni, man qala Allah faqad kafara. Apa maksudnya? Man, barang siapa yang qala yang pertama ni qala yaqulu, berkata. Barang siapa yang telah berkata qala Allah. Qala Allah yang kedua ni, qala yang kedua dengan mana qala yaqilu. Barang siapa yang kata Allah Ta'ala tidur pada waktu siang, faqad kafara, kafirlah dia. Nampak tak ibu ayah? Itu permainan bahasa. Okey, di sini ibu ayah qalu daripada qala yaqulu ke qala yaqilu. Pertama ke kedua ibu ayah? Qalu di sini fi'il madhi daripada qala yaqulu ke qala yaqilu. Pertama ke kedua? Lidah saya pun dah tersasul ni. Pertama. Ibu jangan gelak ya kalau saya tersasul. Jangan gelak. Kesian saya tersasul. Okey. Faqalu, mereka kata, siapa mereka ibu? Para Rasul.
Inna sesungguhnya kami ilaikum kepada kamu semua. Ila kepada kum kamu semua. Asalnya ila. Ila bukan ilai. Ila. Tapi digabungkan dengan kum jadi ilai terus. Ilaikum mursalun. Tengok kalimah mursalun. Ibu ayah, mursalun adalah isim maf'ul. Saya tulis ya. Tadi saya dah bagi dah arsala yursilu tadi. Okay, ibu ayah dengar. Saya bukan apa, bila pegang iPhone ni tengah asyik bergerak aja ibu ayah tak apa ya. Lenguh. Lenguh tangan. Tak apalah, lenguh untuk ibu ayah semua. Asalkan ibu ayah boleh belajar lah insyaAllah. Okay, ibu ayah. Af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun. Bab if'al. Jadi kalau arsala jadi macam mana? Arsala yursilu. Tadi saya dah bagi tadi awal tadi. Arsala yursilu. Irsalan isim fa'ilnya mursilun, yang mengutus. Kalau ursila maksudnya telah diutus. Ursila telah diutus. Fi'il mudhari'nya yursalu. Yursalu sedang ataupun akan diutus. Irsalan masdarnya irsalan utus saja. Kalau isim maf'ul ibu ayah, isim maf'ul kita baca mursalun, muf'alun, mursalun. Jadi apa maksud mursalun? Yang diutus ataupun yang kena utus. Soalan saya ibu ayah, para rasul itu yang mengutus ke ataupun yang diutus? Soalan saya. Para rasul yang mengutus ke ataupun yang diutus? Pertama ke kedua? Diutus. Maka ibu ayah, mursalun, kalau seorang mursalun, muf'alun, muf'al, mursal. Saya ulang banyak kali supaya ibu faham ya. Maka terjemahnya yang diutuskan. Kalau dua orang, mursalani. Kalau ramai, sekarang ni dah 3 orang, jamak. Jadilah mursalun. Nampak ibu ayah? Jadilah mursalun. Inna ilaikum kepada kamu semua, mursalun adalah orang yang diutuskan. Jadi tengok terjemah ibu ayah, boleh terjemah orang yang diutuskan ataupun terus terjemah rasul. Adalah pada rasul utusan Allah pun boleh. Adalah orang-orang yang diutuskan oleh Allah pun boleh. Sekarang ibu ayah tolong terjemahkan mursalun saja ibu ayah. Ni pun dah gelap dah kat sini insya-Allah. Dekat saya buat rakaman ni dekat dengan stadium. Salah. Dekat dengan stadium. Dekat dengan stadium. InsyaAllah. Ibu Sa'idah orang yang Ibu Maimunah orang yang diutus. Ibu Sa'idah orang-orang yang diutuskan. Nampak tak ibu? Semuanya ada di. Diutus. Terjemah diutuskan. Kerana terjemah isim maf'ul. Isim maf'ul mula dengan di. Orang-orang yang diutuskan. Ibu Asimah utusan-utusan pun boleh. Ibu Asimah punya utusan-utusan. Ibu Nurul Aini pun utusan-utusan. Itu saya kata tadi. Terjemah yang diutuskan pun boleh. Terjemah Rasul pun boleh. Rasul ni utusan-utusan lah. Rasul lah tu. Boleh Ibu Ayah ya? Okay, faham sekarang? Soalan saya Ibu Ayah. Tukar tempat. Soalan saya kenapa digunakan mursal? Cuba jawab. Kenapa dibaca mursalun? Kenapa tak baca mursal ataupun mursala ni? Betul-betul ibu? Ya ke? Kena patah sini balik ke? Ibu Ayah kenapa? Oh tak dengar pula. Oh ni lah. Line ni kot. Rasanya line tak kuat ni Ibu Ayah ni. Line message tak kuat. Ibu boleh dengar tak? Okey, saya keluar balik, saya masuk balik. Saya keluar balik, saya masuk balik ya. Kejap ya. Okey, Ibu Ayah dengar tak suara saya? Boleh nampak tak? Line okey tak? Dengar, Alhamdulillah. Okey.
Jadi ibu ayah, mursalun, apa maksud mursalun? Para rasul. Kenapa mursalun? Kerana ramai dah. Dah 3 orang dah jadi jamak ramai. Okey. Soalan boleh terjemah ni ibu ayah. Ketika mana arsalna kami telah mengutuskan ilaihim kepada mereka. Siapa mereka? Penduduk Antakya. Apa yang kami kirimkan awalnya? Isnaini. 2. 2 apa? 2 orang rasul. Maka apa mereka buat? Maka kazzabu, mereka telah mendustakan huma keduanya. Kedua orang rasul tadi. Maka apa maksudnya? Kami telah menguatkan, kami telah memperkasakan fa'azazna bi dengan salis. Salis orang yang rasul yang ketiga. Terjemah salis ketiga. Maknanya rasul yang ketiga. Maka lalu setelah cukup jemaah tu 3 orang, maka qalu, mereka berkata, siapa mereka? Para rasul tadi berkata, inna, sesungguhnya kami, ilaikum, kepada kamu semua, wahai penduduk Antakya, mursalun, adalah orang-orang yang diutuskan oleh Allah. InsyaAllah ibu ya. Hakikatnya Allah Ta'ala lah yang utus. Tapi dalam kisah ni mereka diutus oleh Nabi Isa AS lah. Hakikatnya Allah Ta'ala yang utus. Tapi dalam kisah ni Nabi Isa sebagai ketua Rasul pada ketika itu mengutus mereka. Untuk dihantar ke Antakya. Itu baru terjemah, belum tafsir. Kita baca tafsir pula. Ibu ayah, kita tengok tafsir dia. Ibu ayah tengok. Ibu ayah nak tengok dia tafsir, saya tunjuk kat teks dia. Kalau tengok saya terbalikkan dia punya ni kejap. Tapi macam mana nak terbalikkan ni? Sekejap ya. Switch kamera kan. Okey, ibu ayah tengok. Ni teks dia. Okey, saya bacakan kat ibu-ibu yang dengar ya. Saya bacakan teks dia. Ai hina arsalna ilaihim rasulaini. Ketika kami telah mengutuskan kepada mereka penduduk Antakya rasulaini, 2 orang rasul. Arsalahuma Isa alaihi salam bi amrillahi ta'ala. Nabi Isa alaihi salam yang mengutuskan mereka berdua dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya tukar balik ibu kat saya tak nampak pula muka saya ni. Okey. Nampak ibu ya? Fabadaru ila takzihima fi risalah. Fabadaru, maka mereka pun tergesa-gesa untuk mendustakan keduanya. Tak sempat dakwah lagi. Allah hantar 2 orang rasul, belum dakwah lagi, dah kena condemn. Macam tu bahasanya. Dah kena condemn. Fa'ayyadnahuma wa qawwaynahuma bi rasulin salis. Maka kami telah menguatkan mereka berdua, kami telah membantu mereka berdua, kami telah menguatkan mereka berdua dengan rasul yang ketiga. Faqalu li ahli tilkal qaryah, maka 3 orang rasul tadi pun berkata kepada penduduk kampung tadi, inna mursaluna ilaikum min rabbikum allazi khalaqakum bi an ta'buduhu wahdahu la syarikalah. Kami ini adalah orang-orang yang diutuskan kepada kamu semua daripada Tuhan kamu semua yang telah menciptakan kamu. Apa yang kami kena sampaikan risalahnya? Bahawasanya kamu sembahlah Allah Ta'ala semata-mata, jangan kamu bersekutu padanya, menyekutukan dia. Ibu ayah, tu kita kena faham ya. Bila kita ucap talbiyah kan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sedih ibu ayah yang dah lama tak dapat baca talbiyah kan. Allahu Akbar, dah lama tak dapat kita ni baca talbiyah ni. Mudah-mudahan kita dapat Allah jemput kita sama-sama ibu ayah. Kita pergi umrah. Allahu Akbar kan. Sini ada ribut ni. Masya Allah ribut ni. Bukan ribut tadi apa ni. Kuat anginnya. Masya Allah. Okey. Semua datang daripada Allah ibu ya. Ni dah gelap ni. Tak apa. Bila kita kata la syarikalah, tidak ada sekutu langsung. Maksudnya ibu ayah, mereka mendakwahkan penduduk Antakya kepada kamu jangan syirikkan Allah. Kamu sembah Allah Ta'ala satu saja. Allah Ta'ala hanya satu. Allah Ta'ala hanya satu. Maaf ibu ayah, ini bukan isu politik ya. Bukan isu politik.
Saya bukan orang politik Ibu Ayah. Cuma saya nak tegaskan Ibu Ayah, bila ada salah seorang pemimpin ataupun seorang ahli politik yang cakap pasal apa, saya tak pasti siapa, tapi kalau saya bagi tahu saya ada yang cakap mengenai kitab Injil yang sekarang ni memang dah terpesong, jawapannya ya. Memang Injil yang ada sekarang ni, Injil yang dah terpesong. Quran pun bagi tahu. Jangan kita nak bela sangat. Jangan kita nakkan sokongan orang yang bukan Islam. Kita sanggup kata Injil sekarang ni betul. Tak. Injil yang betul yang tersimpan, tak tahu kat mana, tapi yang tersimpan lah. Ada arsip mana yang betulnya, yang asal punya. Yang tersebar sekarang ni, Bible ni, bukan Injil yang sebenar lah Ibu Ayah. Kita beragama ni kena tegas. Yang hak itu hak, yang batil itu batil. Saya tak boleh kompromi dalam bab ni. Jadi Ibu Ayah jelas tegas dalam bab ni ya. Allah Ta'ala hanya Tuhan yang satu. Tuhan yang satu. Wa tatruku ibadatal asnam, dan kamu meninggalkan menyembah berhala. Penyembahan berhala. Ibu Ayah dengar saya baca ya. Sekejap saya tunjukkan. Dalam bahasa Arab Ibu Ayah, berhala ni sanam. Sanam mana tadi? Mana tadi ya? Ni dia. Asnam. Wa tatruku ibadatal asnam, dan kamu semua meninggalkan penyembahan berhala al-asnam. Ibu Ayah, al-asnam ni berhala jamak kepada sanam. Sad, nun, mim. Sanam maksudnya berhala. Jamaknya asnam, jamak taksir. Pasal tu berhala kan dipuja-puja kan? Kan ada lagu Hindustan tu. Kan lagu apa kan nama dia? Biasa dengar kecil-kecil dulu kan. Tujhe deka tu di bana sanam. Tu ingat tu. Sanam kan? Kau lah aku punya apa ni? Pujaan lah, apa benda lah. Ibu Ayah, dalam bahasa Arab sanam. Jamaknya asnam ya. Pada Rasul ini ditugaskan untuk mendakwahkan manusia, mentauhidkan Allah dan meninggalkan penyembahan berhala. Okey. Sekarang ni Ibu Ayah, ini tak penting, nama tak penting. Nama teguran Rasul tu, tapi saya bacakan yang dalam kitab. Saya tunjuk pada Ibu Ayah ya. Saya baca yang dalam kitab ni. Ya. Pasal apa saya bacakan? Kerana ada kitab-kitab lain namanya. Okey, wa kana ar-rasulani al-awwalani Yuhanna wa Bulus. Dua orang rasul yang pertama tu namanya Yuhanna dan juga Bulus. Wa rasul as-salis Syam'un. Rasul yang ketiga namanya Syam'un. Wa qila, dan dikatakan innahu Bulus. Namanya Bulus. Okey. Ada yang kata rasul pertama dan kedua Yuhanna dan Bulus. Yang ketiga baru Syam'un. Ada pendapat lain kata yang ketiga itu Bulus. Wallahu a'lam, itu tak penting. Fatamassaku ka ghairihim minal umami bi syabhatil basyariyah. Kama haka ta'ala. Okey, saya baca ni boleh ya. Okey. Mereka memegang pandangan mereka seperti mana umat-umat yang terdahulu dengan menjadikan manusia sebagai Tuhan. Ibu, Yuhanna ni asalnya manusia orang soleh. Bulus orang soleh. Syam'un orang soleh. Tapi setelah kematian mereka telah membentukkan mereka dalam bentuk patung. Dengan tujuan, asalnya mungkin tujuan untuk apa? Asalnya tujuan untuk memperingati. Sebagai tugu. Bukan sebagai sembahan. Tapi dapatkan cucu mereka, cicit mereka lihat aku ni, bapa aku ni, asyik lap, asyik hormat benda ni letak atas. Akhirnya diorang pun sembah. Mereka pun sembah, Ibu Ayah. Jelas ya? Okey. Ibu Ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sambung ayat yang ke-15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu ma antum illa basharun mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Shadaqallahul azim. Kita mungkin baca sikitlah. Kita ambil 15 ni, kita ambil sikit. Qalu ma antum illa basharun mithluna saja. Qalu, mereka telah berkata,
Siapa pula mereka ni? Ibu ayah. Tadi ayat yang ke-14, qalu, mereka para rasul. Ayat 15 pun qalu juga. Tapi kena kenal siapa qalu. Ayat 15 adalah para penduduk kampung, ashabul qaryah tadi. Kita tengok, ma antum illa. Ma tu ada nafi, kemudian ada illa. Contoh saya kata, penggunaan nafi dengan kecuali. Tidak dengan kecuali ni. Tengok saya kata ya. Ibu ayah, kalau saya kata tidak ada Tuhan, betul ke tidak ada Tuhan? Kalau saya kata tak ada Tuhan, betul tak? Tak, Tuhan ada. Kita ada Tuhan. Bahkan orang lain pun menganggap benda-benda sebagai Tuhan. Menganggap berhala sebagai Tuhan, matahari sebagai Tuhan dan sebagainya. Maka kita pun menafikan. La ilaha. La tu nafi. La ilaha, tak ada sebarang Tuhan. Kemudian kita cepat-cepat mendatangkan illallah. Mendatangkan illallah, itu kita panggil isbat. Kaedah nafi dan isbat. Kita nafi dan kita menetapkan hanya itu saja. La ilaha illallah. Lepas tu kalau kita zikir la ilaha illallah, ini terbalik kamera ni. Kamera ni terbalik. Apa ni, kalau jantung saya kat sini, jantung kan. Ni sebelah kiri ni. Kiri ni. Kamera terbalik ibu ayah. Jadi kalau kita zikir la ilaha illallah ni, kalau kita nak faham dia punya apa ni, faedah kita zikir, nak giling kepala tu kena faham kita giling kat mana dulu. Bukan main giling aja, kita faham supaya kita tu ada maksud kita zikir. La ilaha kanan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha kita menafikan, illallah kita kat jantung kita ni macam tu. Okay, boleh buat ya. Di sini ma tu nafi. Ma tu tidaklah antum kamu semua. Mereka penduduk Antakiah kata, ma tidaklah antum. Siapa antum? Kamu semua. Kamu yang 3 orang mengaku rasul ni, tidaklah kamu wahai 3 orang yang mengaku rasul, illa kecuali basyarun misluna. Basyar ni maksudnya manusia biasa. Kamu 3 orang ni hanyalah basyarun misluna, manusia biasa seperti kami. Itu macam tu. Ibu ayah. Okey, jelas ya? Seolah balik, qalu, mereka berkata, ma antum tidaklah kamu semua, illa kecuali basyarun, manusia biasa, misluna, seperti kami. Mislu tu macam bahasa kita lah, misal. Seperti kami. Dan mereka kata lagi, wa ma anzala ar-Rahman. Wa ma anzala ar-Rahman. Dan tidaklah anzala menurunkan oleh ar-Rahman. Mereka sebut juga nama Allah. Mereka pun sebut nama Allah. Bahkan mereka panggil Allah Ta'ala sebagai ar-Rahman, Maha Pemurah. Masa yang sama, mereka kata Tuhan-Tuhan lain pun Tuhan juga. Berhala pun Tuhan. Pasal tu mereka dipanggil musyrikin. Musyrikin. Orang-orang musyrik. Jadi penduduk Antakiah, mereka kata Allah Ta'ala tu Tuhan. Ya, betul. Tapi mereka mensyirikkan Allah. Mereka menyekutukan Allah, menganggap berhala pun Tuhan juga. Macam tu. Wa ma anzala ar-Rahman, dan tidaklah menurunkan oleh Allah Ta'ala yang Maha Pemurah itu, min syai'in, daripada sesuatu apa pun. Mana ada Allah Ta'ala hantar Rasul, kau pandai-pandai aja. Ibu yang kalau zaman tu, kalau mengaku Rasul, memang Rasul. Tapi zaman sekarang, mengaku Rasul, dah boleh pancung lah. Pasal apa? Nabi dah kata, aku Rasul terakhir. Tidak ada Rasul selepas aku. Nabi Isa AS turun pun nanti bukan sebagai Rasul pada kita. Nabi Isa akan turun nanti, pasti turun. Orang-orang Kristian pun yakin. Nabi Isa akan turun, pasti turun. Tapi kita punya keyakinan Nabi Isa bukan Tuhan. Nabi Isa adalah Rasul, utusan Allah Ta'ala. Ya, tapi diturun nanti, baginda turun bukan sebagai Rasul. Umat macam kita juga. Tapi dia akan bimbing kita sebagai umat. Baginda akan jadi umat kepada Nabi, dan baginda akan bimbing kita. Kan?
Jadi buaya yang dirahmati Allah Ta'ala putus lagi. Lain. Sini dah mula ni bu. Dah lebat dah ni. Putus, Allah Akbar. Betul-betul ibu. Sikit lagi. Ibu boleh putus juga ke? Putus juga ke yang lain? Putus ke ibu yang lain? Putus ke? Putus. Okey. Tak apa ibu yang nampaknya kita sambung minggu depan lah insyaAllah. Seminggu depan ni insyaAllah ya. Okey. Sekejap ya. Kita sambung minggu depan. Abang Noi. Kita sambung insyaAllah. Minggu depan lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.